Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, apa yang berharga, apa yang bernilai, apa yang tak berharga dan apa yang tak bernilai, manusia ni tak tahu. Yang tahu hanya Allah. Dan siapa yang Allah bagi ilmu, dia yang tahu juga sikit. Tapi mereka yang tak diberi ilmu oleh Allah, orang yang jauh dari Allah, solat pun tidak, takkan tahu nilai. Jadi manusia ni sepatutnya mengakui yang dia tak tahu apa pun. Tapi mereka tak nak. Rashidi saja ingat dia tahu. Rashidi yang tak belajar sampai universiti, tak ada. Tapi dia kemain belagak. Cakap dia, hang tahu apa? Bukan dia sajalah, banyak orang Kedah, Perlis, Penang, semua lagu tu hang tahu apa? Itu semua orang belagak tahu lah. Kan? Cakap kat orang hang tahu apa? Ini perangai-perangai yang datang daripada kepercayaan saya tahu ni sangat buruk lah. Satu orang yang percaya dia tahu, keluarlah perangai-perangai yang buruk. Mereka ni tak nak dengar cakap orang. Apa pun tak dengar. Mak ke, bapak ke, siapa je, hang tahu apa? Dia kata dia yang tahu. Itu yang kita kena ada iman. Tiada yang tahu melainkan Allah. Itu tak ada. Tak ada kat Rashidi dan banyak orang. Yang banyak saya dengar hang tahu apa ni orang utara lah. Orang lain tak pula saya dengar. Kan? Orang utara, ada orang juga tapi kurang. Banyak orang utara. Jadi orang utara ni di Malaysia ni orang Minang. Orang Minang juga hang tahu apa? Minang cakap apa? Apa dia cakap? Tanya. Apa orang Minang cakap? Ayam dia lopet. Tak, orang Minang cakap apa? Orang Minang dia cakap. tak, maksud saya percakapan hang tahu apa ni memang Kedah lah. Bukan orang Minang. Orang Minang cakap apa kau tak kata, kau tak tahu pun. Orang Minang ada cakap yang tak. Orang Minang cakap apa? Awak tahu apa? Tak ada, dia tak jadi macam standard lah. Dari keburukan lain. Orang Minang, percakapan dia, keburukan dia, sesuatu kaum dia datang dari kepercayaan yang salah. Minang orang kita, orang kita, orang awak ni. Bengkulu orang kita, orang awak. Ini orang yang percaya kaum dia bagus lah. Orang lain tak bagus. Tak mau dengar kaum lain. Yang dengar orang awak, orang kita, orang dia lah. Orang dia tu bagus lah, macam tu. Kepercayaan tu tertanam dalam sesuatu kaum mengikut percakapan yang dia sering cakap dan dengar. Dia sering cakap, dia sering dengar. Macam utara hang tu apa,
Cara Rashidi kita tengok je. Mana ada sama dengan orang lain? Ada? Tak ada. Dia orang yang paling riak. Betul tak? Antara kita. Antara kita ni, dia paling riak. Dia apa pun tak ada. Bukan tak? Universiti tak ada. Kaya tak ada. Menghafal Quran tak tahu. Saya tanya ayat simple dia tahu. Apa pun dia banyak tak tahu. Apa kelebihan? Nyanyi dia tak tahu. Dah tahu apa lagi? Bersetubuh tu tak ada kelebihan. Jadi namun walaupun dia tak ada kelebihan, tapi dia riak. Pantang ditegur. Dia orang kata semua orang tak boleh tegur Rashidi, melainkan Mesak. Saya kalau dah negur tak mau dengar tu dah teruk sangat lah. Tapi semua orang cakap macam tu. Bukan sekarang, dari dulu. Jadi kepercayaan Rashidi ni dan juga orang seperti dia datang kerana percakapan dia. Dari kecil tu, hang tahu apa? Hang tahu apa? Jadi kita jangan cakap yang buruk. Sebablah kaum Jepun jadi lain, orang putih jadi lain, Yahudi jadi lain, Jawa jadi lain. Dia kerana bukan DNA. Kepercayaan dia sudah salah. Kepercayaan yang salah ni buat perangai jadi buruk lah. Macam Rashidi perangai buruk lah. Bukan senang lah hilangkan perangai dia. Kan? Bila dia berkahwin, bergaduh juga. Selalu bergaduh. Sebab dia percaya dia benar. Dia tahu. Dia bagus. Mana boleh orang tegur dia? Tak? Kenapa Rashidi jadi begitu? Kerana kepercayaan dia. Kenapa kepercayaan dia jadi rosak? Kerana percakapan dia yang rosak. Hang tahu apa? Ini satu contoh lah. Banyak perangai-perangai buruk lain. Kenapa kita cinta dunia? Kita percaya dunia boleh bagi faedah. Kerana percakapan kita. Dia cakap kaya dan berjaya. Ada. Rashidi cakap tu juga. Jadi dia pun percaya. Jadi apa yang kita cakap salah berulang-ulang kali. Satu kaum ke, satu bangsa ke, melahirkan kepercayaan yang salah dan akhirnya mengeluarkan perangai salah. Kita ingat kaum ni DNA dia bukan, keyakinan dia, kesan daripada percakapan. Orang India, kenapa dia orang suka menipu? Orang India je menipu. Dia tak malu orang India menipu. Tengok je Anwar Ibrahim. Dia India, dia bukan Melayu. India. Anwar Ibrahim tu India. Saya lihat abang dia betul. Hitam sangat abang dia. Saya jumpa. Anwar boleh sue saya lah kalau dia mengaku tak India. Dia bukan India. Dia sama macam Samad. India. India ni perangai suka menipu. Apa sebabnya? Sebab dia, orang India ni, saya tak tahulah apa cakap dia, tapi dia sangat cinta dunia. Untuk dunia ni dia sedia tipu. Sangat cinta dunia. Itu, dan dia sangat cinta dunia kerana dia punya percakapan ialah mesti kaya, mesti ada duit banyak. Apa percakapan orang India semua yang buat dia cinta dunia? Yang kau diajar? Simpan duit. Simpan duit. Dari kecil dia. Lagi? Jangan jadi macam Melayu, malas. Orang India cakap ke anak-anak dia. Dan Samad pun sampai hari ni lah, tak nak ikut orang Melayu. Malas.
Jadi orang India ni buruk perangai dia sebab cinta dunia. Cinta dunia sebab selalu fikir macam mana nak simpan duit. Dan kalau dengan tipu boleh dapat duit, dia sedia dapat kuasa. Dia tak kira. Dia sedia tipu. Orang Yahudi cinta dunia. Kita kalau kita nak tengok tu, kau tengok apa percakapan dia. Kalau mau buat kajian, kenapa perangai orang Melayu ni macam ni? Orang Melayu ni malas. Sebab dia ada percakapan dia. Rezeki secupak tak jadi segantang. Ulat dalam batu makan juga. Melayu ni ada agama sekarang. Dia guna hadis. Tapi dia tak faham orang Melayu. Rasidi bukan Melayu. Orang Kedah banyak kadang Keling punya. Orang mana tahu dengan Siam tu. Macam saya ni Melayu. Kat depan saya ni tak ada Melayu. Saya seorang je. Jawa pun bukan Melayu. Pure lah Melayu. Jadi Melayu ni lemah lembut orang dia. Dia tak suka dunia. Secupak tak jadi segantang. Tengok. Ulat dalam batu makan dia. Itu memang ada ceritanya. Nabi Musa pecah batu, tengok ada ulat dengan daun tahu, dengan orang main. Musa AS tu dia tangan dia kuat. Tangan dia kuat. 100 lelaki kuatan. Sekali dia pecah batu, ulat ada dengan daun. Tuan bayangkan. Kita nak bagi tahu hari ni, memang orang Melayu cakap tu betul. Ulat dalam batu makan juga. Secupak tak jadi segantang. Tapi orang Melayu kena faham. Perintah Allah untuk manusia ni tak boleh jadi macam ulat. Tak? Ulat dan haiwan tak ada diperintah bekerja. Kerja ni bukan perintah untuk mereka. Mereka tak payah usaha untuk dapat makan. Mereka tak ada apa perintah pun. Semayang tak ada, puasa tak ada, apa tak ada, kerja dakwah tak ada. Sebab dia haiwan lah. Apa pasal kita nak samakan Melayu dengan ulat pula? Itu orang Melayu tak faham. Ulat memanglah dalam batu pun ada daun. Allah bagi dia makan. Yang bagi makan tu Allah. Tapi orang kalau kita orang, kita tak boleh jadi ulat. Mintalah Allah jadi ulat kalau kau nak jadi macam tu. Tapi kerana kau bukan ulat, Allah duga kamu. Kerja ni sebenarnya untuk menduga kita, bukan untuk apa-apa pun. Bukan makna kita kena kerja baru boleh dapat duit. Tak. Kita diduga, disuruh kerja. Allah nak lihat siapa di antara kita ni yang bekerja untuk dapat duit atau bekerja untuk suka Allah. Orang yang bekerja untuk suka Allah bukan dia yakin kerja bagi duit. Dia tak yakin kerja bagi duit. Macam Rasidi yakin kerja bagi duit. Kerja tak ada duitnya lah. Begitu juga Yazid dia percaya, yakin kerja bagi duit, bukan Allah bagi duit. Jadi ini Allah tak, ini maknanya orang tu telah gagal. Siapa percaya kerja bagi duit, dia telah gagal. Melepasi dugaan tu lah. Sebab dia tak pernah cakap yang betul. Bila tak pernah cakap yang betul, Allah bagi duit, cakap kerja bagi duit, tak kerja mana nak dapat duit, itu cakap, maka percayalah duit, kerja bagi duit. Bila percaya kerja bagi duit, kerja macam nak gila. Faham? Kerja macam nak gila, macam Effendi ni. Tapi dia punya duit bukan kerja dia kira kerja tidak. Pendi dengan Supian ada ditentukan oleh kerja dia? Tak. Ditentukan oleh Allah. Dia tak perasan lah. Ada masa tak ada duit, kerja.
Dia mengamuk, berhenti kerja, cari kerja lain. Tak ada duit juga. Jadi, yakin yang salah, kerja bagi duit. Kesan daripada percakapan tu, yang kita cakap, dengar, ulang kali, sejak lama. Bukan saja kita cakap, kita dengar, kita cakapkan kat orang lagi. Kita mengalaminya. Jadi orang yang percaya kerja bagi duit, memang Allah tak bagi dia duit, melainkan dia kerja. Macam Rashidi, dia percaya kerja bagi duit. Dia tak kerja, dia tak bagi duit. Takkan Allah nak bagi dia duit, dia tak percaya Allah bagi duit. Boleh Allah bagi dia duit? Sebab apa? Dia tak bersangka baik dengan Allah. Dia sangka buruk. Allah, bukan Allah bagi dia. Ataupun dia kata kerja bagi dia. Tapi, itu tak boleh. Tapi tak boleh. Allah bagi dia, pusat. Kerja ke tak kerja ke. Kan? Kalau kita sekiranya ada kepercayaan yang betul, Allah bagi duit. Betul-betul lah, bukan mainnya, bukan mulutnya. Yang hati. Tak kerja pun dah kita, Allah bagi kita duit. Kerja pun Allah bagi kita duit. Kita anggap kerja tu untuk taat perintah Allah dan untuk sukakan Allah, bukan untuk dapat duit. Orang yang beriman betul kepada Allah ni, tuan jangan ketawakan saya, mereka tak bekerja untuk dapat duit. Ada tak orang dalam macam ni di dunia? Tuan ingat tak? Ada tak kat dunia? Agaknya. Agak-agak tak ada. Agaknya tak ada. Kenapa tak ada? Kerana tak ada yang percaya Allah bagi duit. Kenapa tak ada percaya? Sebab tak pernah cakap pun. Tak pernah diajar untuk cakap pun. Last-last yang kata kau ni gila ke? Kerja Allah bagi duit. Dah jadi gila pula dah. Manusia tak boleh terima tu. Dia dah anggap ini salah, Allah bagi duit. Yang betul, kerja bagi duit. Jadi orang macam ni mana boleh masuk surga? Orang yang percaya kerja bagi duit, duit bagi apa dia nak, ni yakin orang ini tak beriman juga. Tuan faham. Jadi sekarang tuan boleh bandingkan ni, tuan beriman ke tidak tuan saya ni? Sebenarnya iman tak ada perasan dia beriman. Sebab berjubah. Mana? Beriman bukan pada jubah, pada serban. Beriman kepercayaan ni. Jadi banyak orang hari ni dia berserban, berjubah. Dia ingat dia dah yakin betul. Yakin tak boleh datang pakai jubah. Yakin ni kena buat gas cakap. Cakap percakapan ni. Dia orang tak nak cakap lah. Saya nak ajar mereka, so cakap yang betul, orang tak nak. Dan cakap yang betul. Jadi untuk supaya saya jangan bercakap dengan dia buat keputusan lah, saya tak boleh bayar. Jadi orang jemaah tabligh ni rugi. Buat saya jangan bayar. Jadi kalau dah tak nak diajar, saya tinggalkanlah tabligh ni. Orang tabligh tak nak cakap kalimah. Dia orang kata, kalau cakap kalimah kan kita diduga, duit tak ada. Yalah, mula-mula Allah duga, duit tak ada. Sebab kita cakap, duit tak boleh buat apa. Takkanlah kita boleh dapat percaya duit tak boleh buat dengan banyak duit saja. Boleh? Untuk kita percaya duit tak boleh buat apa, Allah akan buat kita tak ada duit. Itu logik dia lah. Takkan banyak duit, lepas tu percaya duit tak boleh buat apa, Allah buat. Boleh datang? Tak boleh. Untuk datang Allah buat, duit tak boleh buat apa, Allah buat kita, duga kita tak ada duit. Tapi kita jangan risau lah. Diam. Terus start. Jangan kita berhenti pula cakap tu. Cakap lagi. Cakap lagi. Saya sudah mengalaminya. Bukan saya tak. Baru datang percaya duit tak boleh buat apa. Kalau tak diduga macam tu saya, taklah datang Allah yang buat. Kita duit tak ada,
kita ada Allahnya. Allah buat. Kita nampak lah Allah buat, bukan duit buat. Bila kita nampak, kita mengalami, masuklah percaya Allah buat. Ini kita nak itu. Kita nak tengok duit, tak boleh. Allah mengajar kita nak masuk iman ni, itu sebab kena sabar. Tak boleh bila dah ada masalah, tak boleh cakap kalimah ni. Jangan cakap kata, saya tak boleh cakap kalimah ni, saya dah jadi tak ada duit. Itu tak boleh lah. Itu makna kita tak sabar dengan dugaan tu. Bila tak sabar, gagal lah. Dia watawasau bil sabr. Faham? Jadi orang tak tahu kan? Sedangkan Nabi SAW suruh kita bersaksi. Selalulah bersaksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Sehingga waktu kamu tak boleh lagi bersaksi. Itu sehingga kamu matilah. Jadi percakapan kalimah ni percakapan yang benar dan kena dicakap. Bukan masa gas saja. Setiap waktu. Bukan masa gas saja. Kalau masa gas saja tak boleh. Setiap waktu kita bercakap. Baru keyakinan yang betul tu datang. Dan untuk dia datang, Allah takkan buat kita bercakap je. Allah akan Allah kata tidak akan aku biarkan orang cakap kalimah ni melainkan aku duga dia. So bila Allah duga dia, kita diam je lah. Kita sabar, kita dengar lah. Kita terus istiqamah cakap. Allah suka. Bila Allah suka kita, Allah buang. Itu yakin. Duit boleh buat tu dengan Allah boleh buat. Bila dah sampai yakin tu, kita tak ada kerja pun Allah bagi duit. Senang tak hidup? Tapi adakah senang hidup datang tanpa susah? Ada. Orang yang nak dapat banyak duit tu susah. Tapi kita nanti Allah bagi kita duit banyak, kerja tak ada. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tahulah macam mana nak buat kita jadi betul. Kita kalau tak nak diduga, tak boleh jadi betul. Macam orang tabligh, saya tak mau cakap kalimah ni, nanti saya diduga, tak boleh. Orang ni sampai mati pun syirik. Sampai mati dia berjubah lah, berserban lah, 10 kali haji, 10 kali umrah, macam-macam dia buat. Dia takkan buat untuk suka Allah. Dia buat untuk dapat pahala. Dia buat untuk kumpul pahala. Dia buat untuk dapat nama. Itu semua amalan sia-sia tu. Akan masuk neraka. Ikhlas ni takkan datang kalau iman tak ada. Ke tahap yang Allah mahu. Tapi nama lain bagi iman ni ikhlas. Sebab itu nak dapat ikhlas ni, kena iman kuat. Untuk iman kuat, kita kena diduga. Bila dengar duga tak mau. Kita ingat kita boleh get away. Mana kita boleh lari daripada duga. Tak boleh. Kalau kita nak lari daripada duga, tak payahlah. Jadi orang beriman tak payah. Buat keputusan nak jadi orang dunia. Mati kafir, masuk neraka. That's it. Kalau kita tidak mahu diduga, kita dah menentukan diri kita nak jadi kafir. Nak jadi orang musyrik. Dan kita bersedia untuk masuk neraka. Mau. Ini tak nak diduga, tak nak iman, nak masuk syurga. Mana boleh? Kalau kita tak mau diduga, tak mau Allah duga kita, makna kita tak maulah jadi orang beriman. Makna kita tak mau masuk syurga. Maknanya kita telah mendatangkan keburukan pada diri kita. Kita telah datangkan keburukan lah. Kerana tak nak beriman ke tahap yang tinggi, mahu syirik, akhirnya kita masuk neraka kan. Maknanya kita ni membinasakan diri. Kita are doing injustices to our own self. Macam Yazid, dia berbuat tak baik pada dia. Bila dia buat keputusan tidak mau taat, tak mau cerai bini dia, he's doing evil to himself.
He doesn't do evil. Dia tak buat buruk pada orang lain, pada diri dia. Orang yang engkar perintah Allah ni tidak berbuat buruk pada orang, pada diri dia. Understand? Orang yang buat baik, taat perintah Allah untuk sukakan Allah, dia berbuat baik pada diri dia. Dia tak buat baik pada orang. Rashidi buat buruk pada diri dia. Dia tak sedar. Kerana buruk dia yang dia buat, dia dihumban ke dalam neraka. Tak ada orang lain dihumban. Dia. Kenapa? Dia yang buat buruk. Orang lain buat buruk, dia dihumban. Orang lain buat baik, dia dapat kebaikan. Orang Anzala tak nak buat baik, dia buat buruk pada diri dia. Tak ada buat buruk pada saya. Biarkanlah Anzala kalau dia nak buat buruk pada diri dia. Kita tegur, dia takkan nak ikutnya. Rashidi marah, Anzala tak mau ikut cakap dia. Kenapa pula dia marah Anzala tak mau dengar cakap dia? Dia tu siapa pada Anzala? Anzala cakap kat dia, kau bukan Amir. Dia marah, lagi marah, dia ketuk kepada Anzala. Menunjukkan Rashidi ni mau didengar kan? Mau didengar maknanya dia anggap dia baguslah, orang besar kan? Saya pun tak nak ketuk Anzala kalau dia tak nak dengar cakap saya. Tapi Rashidi nak ketuk pun. Itu. Kenapa Rashidi berkelakuan macam tu? Kerana dia riak. Ego. Orang ego ni tak boleh masuk syurga. Terus. Kalau kau tak hilangkan kibir kau tu, kau tak boleh masuk syurga tu. Kau bukan orang beriman dan beramal soleh. Jangan main-main. Jangan kata saya buat dakwah. Dakwah ni kalau dibuat dengan betul, kesan dia betul, baru dapat iman. Dakwah tak dibuat dengan betul, tak boleh dapat iman. Masuk neraka juga. Dia tak tanya kau buat dakwah tak? Dia tanya output dia. Allah tanya output. Siapa Tuhan kamu? Output dia. Output daripada kerja dakwah yang betul. Kalau kerja dakwah tak betul, output dia tak betul. Allah tanya apa Tuhan? Sebab Allah tak ada dalam. So jangan kita fikir kita buat output tak ada. Sama lah macam tak buat. Kenapa kita tak ada output dia? Iman. 5 rukun Islam kerja. Output dia 6 rukun iman. Output tak ada. Kesan. Jadi bila masuk kubur, gagal lah. So dia mesti hasil dia. Rashidi selalu cakap, kita buat dakwah, dia tak ada buat dakwah. Dia tak kira, dia tak buat dakwah, kau buat dakwah tak betul. Kau lebih kurang masuk neraka juga. Rashidi. Kita jangan hina orang tak buat dakwah ni, dia mesti masuk neraka. Memanglah. Most likely lah. Sebab iman macam mana ada kalau tak buat dakwah. Tapi kita yang buat dakwah ni, kalau output dia tak ada, sebab jalan kerja salah, masuk neraka je. Output tak ada. Iman. Sebab itu di kubur ditanya iman, bukan ditanya pertama soalan, ada kau buat gas tak? Tempat tak? Ada soalan tu. Ada kau keluar 4 bulan tak? Tak ada. Ditanya iman, ditanya output. Output ni ada bila kerja betul tau. Kerja tak betul, output tak ada. Macam Yazid, kerja tak betul. Dia tak kira lah dia buat dakwah ke tidak. Jangan kita perasan saya buat dakwah, saya akan masuk syurga. Tak ada soalan, satu soalan pun kau buat dakwah tak? Ada tak? Ada tu. Sebab itu orang tak nak buat dakwah sebab tak ada soalan. Soalan hanya iman. Tapi kalau kita tak buat kerja dakwah, iman tak ada. Kalau kita buat kerja dakwah tak betul, iman tak ada. Kita buat kerja dakwah betul. Betul maknanya apa? Cara Muhammad SAW. Jangan ikut cara lain. Betul, betul, betul. Apa betul? Betul tu cara Muhammad SAW. Kalau tak nak buat dakwah cara Muhammad SAW, takkan dapat iman. Macam orang zaman tabligh. Buat dakwah bukan cara Nabi. Saya bukan nak cakap bohong, saya cakap benar. Jemaah tabligh tu tak buat dakwah cara Nabi, tapi dia kata dia buat cara Nabi. Apa
bukti yang kau buat cara Nabi ni, kau tengoklah dekat hadis. Nabi tu jumpa orang bukan Islam. Ada Nabi jumpa orang Islam aja, ada. Dah tu orang tabligh kata kita punya kerja orang Islam aja. Macam mana boleh dia kata dia ikut Nabi? Dia tu kerja ulama India. Kau faham tak? Ulama India yang beritahu dia kita buat kerja orang Islam saja. Jadi orang tabligh ni jelas bukan kerja Nabi. Bila tak buat kerja Nabi, iman tak dapat tak? Besar buzuk mana pun tak kira. Kau buzuk ke, kau apa ke, kau tak buat gas, jauhlah macam Nabi. Niat bukan untuk sukakan Allah, iman tak datang. Sebab itu kita jangan pura-pura macam kita bagus. Kita hanya hari ni keluar 3 hari kat rumah-rumah, gas kita tak buat. Yang basic kerja Nabi, semua Nabi-Nabi dia buat jauhlah gas, hari-hari cuti mati saja. Pagi sampai malam. Kita kalau ikut dia, mungkin kita tak boleh pagi sampai malam. Paling kurang ikut cara dia, masa kurang sikit lah, masa seketika di pagi dan di petang. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, hari ni orang banyak ditipu dan menipu diri dia. Dia dah buat dakwah sikit je, tak betul, dia ingat dia masuk syurga lah. Dia ikut dakwah sikit, dah mula semayang, dia ingat taubat dia dah terima. Taubat tak diterima kecuali kita jadi orang beriman beramal soleh. Kalau kita jadi orang beriman beramal soleh, tinggi lagi iman tu, doa kita jadi ikhlas tau. Taubat kita minta taubat ikhlas, diterima. Kalau minta ampun Allah macam Effendi tak ikhlas, tak ampun. Semua rekod-rekod Effendi yang dulu tak semayang kan, semua ada. Apa ni Effendi? Jadi Effendi tak boleh hanya saya dah buat dakwah, dah ikut Dr. Sab ni dah okey dah, tak ada. Sehingga kau jadi orang beriman beramal soleh, kau tak okey. Takkan okey. Ikut saya lah 10 tahun. Saya bukan boleh bagi iman pun. Saya hanya bagi tahu kamu cara. Kamu tak nak ikut, kamu tak boleh dapat iman. Duduk je dengan saya, ikut tidak. Macam Yazid, mana dapat beriman beramal soleh? Nak 10 tahun lagi duduk kat saya, tak dapat dia. Dia bukan kira duduk dengan saya, pergilah duduk kat orang lain, lagi teruk lah, lagi teruk. Macam Anzala fed up duduk dengan saya, pergi duduk kat orang lain. Kalau duduk dengan saya tu makna ikut lah, betul-betul ikut. Jadi tuan-tuan bapak sekalian, kita jangan menipu diri. Di dunia ni kita nak buat keputusan ni, kita belum mati lagi. Bila kita dah mati, tak boleh buat apa lagi dah. Tak boleh buat. Kalau besok Yazid mati, tapi Yazid kata lambat lagi mati. Yazid ingat lambat lagi. Bila cakap Rashidi ni, kalau mati besok, tengok zam mati. Dah seperanjat, bocil semua tu. Dia ingat dia mati muda, bocil. Apa nama dia? Abang bocil. Baru ni siapa mati lagi? Pelawak. Ada lagi? Orang tua tak apalah, yang muda dia mati. Bocil tu muda lagi tu, dia gemuk kan. Ada penyanyi di Sabah tu mati. Jadi Yazid tengok itu, dia kata tak, dia mati, saya tak. Jadi tuan yang mulia, kalau kita ingat mati selalu dan mati tu tak ada tahu, kita tak tunggu pun. Masa tu juga tak. Dengar je tak. Macam tu lah, barulah boleh jadi orang beriman beramal soleh. Kalau tidak, kita tak jadi,
kita takkan berjaya. Kita takkan doa kabul kita. Taubat-taubat kita tak kabul. Kan? Masih dalam buku catatan ni. Tak dipadam ni. Dan tu kena soal lah. Dia yang tak disoal ni bila padam buku catatan ni. Di buku catatan Sijin. Amal buruk ni. Sijin. Amal baik Iliyin. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, kita sebenarnya boleh buat apa kita nak lah. Tapi kita akan dapat apa kita buat lah. Kita tak akan dapat apa yang kita tak buat. Kita buat buruk macam Sufyan. Takkan dia boleh dapat yang baik? Boleh? Tak boleh. Dia tak nak keluar jalan Allah. Dia tak nak buat kerja dakwah. Dia tak nak korban harta diri dia. Dia tak nak tinggal dunia dia. Dia kata saya boleh dapat semua ni dengan gas tempatan aja. Mana betul? Iman tak datang dengan gas tempatan aja. Kita kena keluar daripada hati kita cinta bini, anak, cinta diri mungkin dia kerja tempatan. Tapi bukan kita cinta diri kita je. Banyak cinta ada. Tak boleh hilang dengan kita dimarah. Sufyan ada dimarah, buat gas tempatan. Orang Minang sana tu marah dia. Tak ada dia. Jadi tuan-tuan bapa sekarang, kita tak boleh pilih-pilih. Kita kena masuk kepada Islam ni sepenuhnya. Fisil mikafah. Kita kena buat. Saya hanya bercakap je. Saya tak ada boleh buat lebih pun. Kata Allah, wahai Muhammad, kamu bukan keeper. Keeper penjaga dia. Kerana apa? Kamu tak boleh paksa dia taat perintah Allah. Kamu tak boleh. Kalau kamu penjaga dia, kamu boleh paksa. Kamu bukan penjaga dia. So kerja kamu bagi tahu je. Jangan kamu bersedih. Kamu mereka tak nak ikut. Sendiri saya lah. Saya tak ada bersedih kalau kamu tak nak ikut. Kerana saya bukan penjaga kamu. Apa makna penjaga? Sebab saya tak dibenarkan memaksa kamu. Memaksa kamu untuk taat. Macam Rasidi, memaksa dia. Saya sabar, tak boleh. Dia lah nak kena maksa diri dia. Tidak kau masuk neraka. Yazid sama juga. Tak boleh paksa dia. Cerai bini dia. Ada saya paksa dia? Ada Yazid? Saya biarlah. Betul tak? Jadi kerja dakwah ni tak paksa orang. Sebab kita bukan keeper dia, penjaga dia. Kita hanya buat kerja dakwah. Macam Sufyan tu. Bagi tahu dia tak nak. Tak ada marah dia. Paksa dia. Kau buat je. Tak boleh. Dilarang. Kita hanya diberitahu untuk memberitahu. Mengajak. Memberitahu yang betul cara pada kamu. Berulang-ulang kali. Hari-hari saya cakap. Almost setiap masa. Jumpa kamu je saya cakap. Tapi kamu tak nak ikut. Tak nak ikut, saya tak boleh paksa. Sebab itu tak ada paksaan dalam agama ni tau. Nabi pun tak disuruh memaksa orang. Apa lagi kerajaan. Perdana Menteri. Tak boleh. Kita tak boleh paksa orang ambil hudud. Tak boleh. Hudud. Mesti. Tak boleh. Kau nak ambil. Tak nak. Tak apa. Jangan kahwin dengan orang kafir. Cakap. Kau nak juga? Lantak pergi ambil lah. Kahwin lah. Okay. Gas kau.